Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa balah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Puji dan puja kita panjat setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pemelihara sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat baginda ridwanullahu alaihim ajmain. Selamat datang ke IKIM Interaktif Quran bersama dengan Imam Malik #Sebar Kebaikan. IKIM pada malam ni kita telah melangkah episod yang ke 528. Tahniah saya ucapkan kepada anda yang masih setia bersama-sama dengan IKIM sehingga ke hari ini. Sahabat-sahabat, rakan-rakan yang dikasihi sekalian, selamat datang sahabat-sahabat kita, rakan kita daripada IG, Kak Fazilah, Lambayan Sutera. Kemudian juga daripada FB, Hawa Samin, Nur Haji, Hasana Malik, Fatimah Ahmad, Syahidah Abdullah, Pulur Indah, Fatimah Ismail, Hawa Samin, Siti Rabiah, Nurul Huda, Syahidah Darmawati, Radin, Fairuz, Muhammad Fauzi, Arina Omar, Masya Allah. Mungkin tak silap kita punya supporter yang baharu. Terima kasih sudi menyokong rancangan seperti ini. Untuk kita teruskan lagi kita punya pertemuan setiap malam. Mudah-mudahan terima kasih diucapkan kepada anda, Arina Omar, berjaya menjadi supporter kita pada malam ini. Rohana, Hawa Samin, Rofisha, Mak Zaliha Khatijah, Rohana Yusuf, Jul Bujang, Nur Aisyah, Wan Hasna, Rosli, Nurgiah, Fatimah Ahmad, Siti Rabiah, Nurgiah, Siti Zawiyah, Tun Abdul Rahim, Siti Raudah, Zulfi Said, Nur Suhaila, Makzum, Aisyah, Nur Hasanah, Nurimah, Boykang, Azura, Rosal, Zaitun, Latifah dan semua rakan-rakan sahabat-sahabat kita yang bersama kita pada malam ini. Saya doakan anda mudah-mudahan diberi kesihatan yang berpanjangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus memberi kita kekuatan untuk terus istiqamah sama-sama setiap malam membaca satu muka surat daripada Al-Quran. Baik, sahabat-sahabat, saya minta maaf sedikit lewat, sedikit pun banyak jugalah, dalam sejam kita lewat. Ini kerana ada sedikit teknikal pada kita punya OBS, aplikasi yang digunakan untuk kita live streaming, crash. Saya tak pasti sebab apa. So saya terpaksa buat balik, setup semula, letak gambar, letak logo, letak tulisan, letak ayat Al-Quran semua. Sebab itu dia menjadi lewat pada malam ini. Apapun, Alhamdulillah, Allah pemudahkan untuk kita susun semula kita punya live pada malam ini. Untuk kita teruskan juga walaupun sedikit kelewatan. Kalau kita tidak dapat buat keseluruhan, kita buat sedikit pun tak apa. Jangan tinggal. Mudah-mudahan Allah kira ia sebagai pahala istiqamah kepada kita semua. InsyaAllah. Kan? Baik, terima kasih di atas kesudian anda masih lagi menanti, walaupun sebenarnya penantian itu satu penyiksaan kata orang. Tapi kerana Al-Quran, ia menjadi kemanisan kepada kita. Bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat sana, insya-Allah. Baik, okey rakan-rakan, sahabat-sahabat, anda dah bersedia untuk sama-sama kita mulakan info tajuk kita pada malam ini. Tapi sebelum tu, jangan lupa untuk bantu kita kongsikan video ini, share video ini, tekan button like banyak-banyak. Tanda sokongan anda kepada program sebegini. Kongsikan video ini, mudah-mudahan lebih ramai yang mendapat manfaat daripada perkongsian kita, insya-Allah. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, okey, kita terus kepada info tajuk kita pada malam ini. Info tajuk di sini, okey. Kita dah selesai berkaitan dengan info tajuk pertemuan dua huruf. Semalam selesai dengan sama-sama kita bincangkan tentang tanda
yang diletakkan di dalam Al-Quran. Tanda yang diguna pakai di dalam Al-Quran. Tanda yang diguna pakai di dalam Al-Quran bagi dua huruf yang bertemu. Okey. So hari ni kita dah masuk perkara yang baru, iaitulah tajuk yang baru, iaitulah lam ta'rif. Lam ta'rif. Okey. Lam ta'rif, apa yang kita faham adalah huruf lam lah. Lam yang mati sebelum satu kata nama atau didahului dengan hamzatul wasli. Maksudnya kata nama. Al-Jibal. Sebab dalam bahasa Arab ini dia berkaitan sedikitlah dengan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Arab kita ada 3. Iaitulah sama ada dia adalah kata nama, ataupun kata perbuatan, ataupun huruf. Okey, ataupun huruf. Ini 3 perkara. So, berkaitan dengan lam ta'rif ini, dia adalah berkaitan dengan kata nama. Kata nama maksudnya kata nama khas kalau dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, kata nama khas. Contoh yang diberikan di sini, Al-Jibal. Gunung. Gunung. Kalau perkataan, dia jadi menggunung. Menggunung tinggi kan. Kalau gunung, itu kita tahu gunung itu. Satu gunung. Kata nama khas untuk gunung. As-sama. Langit. Melangit. Pun boleh jadi sebagai kata perbuatan. Tapi kalau kita sebut langit, itu kita faham dia adalah al-ismu, lam ta'rif. Okey, kata nama al-ism. Okey. So sahabat-sahabat kena faham dulu lam ta'rif ini berada pada kata nama sahaja dan didahului dengan hamzatul wasl. Okey, dengan hamzah al-wasl. Tengok ada alif, ada sad kecil itu yang menunjukkan dia bahawa hamzatul wasli. Dan kita lihat sedikit pembahagian lam ta'rif. Okey, itu lam ta'rif. Dan lam ta'rif ini terbahagi kepada 2. Jenis lam ta'rif sama dengan huruf-huruf hijaiyah selepasnya adalah terbahagi kepada 2. Alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah. Esok kita akan lihat satu persatu apakah itu alif lam qamariyah dan seterusnya alif lam asyamsiyah. Alif lam qamariyah untuk secara ringkas kita faham, kita baca dengan izhar, dengan jelas. Okey, dengan jelas. Adapun alif lam syamsiyah dibaca dengan idgham. Idgham ini yang kita masukkan pada pertemuan kita sebelum ini. Pada pertemuan kita sebelum ini Sekejap tak apa. Sebelum ini hari tu kita ada baca tentang idgham mutaqaribain. Ingat tak? Yang ketiga itu. Ini yang kita bincangkan pada malam ini. Baik, sahabat-sahabat, selesai 2 lam ta'rif. Selesai tajuk lam ta'rif terbahagi kepada 2, lam alif lam qamariyah ataupun alif lam syamsiyah. Kedua-duanya mesti berada pada kata nama dan didahului dengan hamzatul wasli. Okey? So ini cukup dulu pengenalan kita pada malam ini. Esok kita akan lihat apakah huruf-huruf lam qamariyah dan apa juga huruf alif lam syamsiyah. Baik, kita boleh teruskan untuk kita punya segmen yang seterusnya, Talaki Al-Quran. Baik, anda dah bersedia atau bagaimana? Sahabat-sahabat, kita pada malam ini insya-Allah akan sama-sama membacakan ayat suci Al-Quran daripada muka surat yang ke-528. Muka surat 528, Suratun Najm, bermula ayat 45 sehingga ayat yang ke-62. Dan kita akan sambung sedikit Suratul Qamar, ada lagi baki dalam 45 baris untuk kita habiskan satu muka surat dengan sempurna. Boleh ya, rakan-rakan? Baik, dah bersedia di situ Zalina Idris, Zaitun, Ustaz Zulfi, Nahwan ke? Ya ke? Tidak. Semalam kita dah selesai dengan taranum pilihan kita, iaitulah taranum Sika. So hari ni apa kata kita ambil taranum pilihan kita sebagai taranum Bayati. Okey, rakan-rakan baik, kalau dah bersedia, mari sama-sama kita mulakan bacaan ayat suci Al-Quran Al-Karim.
Astaghfirullahaladzim. Ayat yang ke 54, 45, 45. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. من نطفة إذا تمنى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأن عليه النشأة الأخرى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو أغنى وأقنى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه هو رب الشعرى. وأنه أهلك عادا الأولى. وأنه أهلك عادا الأولى. وثمود فما أبقى. وثمود فما أبقى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. والمؤتفكة أهوى. فغشاها ما غشا. فغشاها ما غشا. فبأي آلاء ربك تتمارى. فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة. أزفت الآزفة. ليس لها من دون الله كاشفة. ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون. أفمن هذا الحديث تعجبون.
وتضحكون ولا تبكون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فاسجدوا لله واعبدوا. Baik, seterusnya kita teruskan dengan suratul Qamar. Sedikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita silap masuk ayat ke macam mana ni? Suratul Qamar ya. Masya Allah. 53 54. Sekejap ya. Oh, okay, sini. Okey, di sini. Tak jadi juga. Sekejap. Oh, tersilap masuk surah lah. 54 ada di sini. Okey. 55 kita buang. Okey. Sekali lagi. Suratul Qamar Bukan Ar-Rahman lah. Dah tak sabar nak baca surah Ar-Rahman tu. Baik, kita mulakan. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2 mula. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم
فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim, sadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Sahabat-sahabat, rakan-rakan, tuan-tuan dan puan, alhamdulillah sama-sama dapat kita selesaikan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim daripada muka surat yang ke-528. Tahniah saya ucapkan kepada anda yang masih setia bersama-sama dengan Aikim sehingga ke ketika ini untuk sama-sama kita habiskan muka surat yang ke-528. Baik. Rakan, ada satu persoalan di sini. Bagaimana Ustaz kalau kita membaca Al-Quran tanpa mengetahui maknanya? Tetap dapat pahala. Kita tak faham pun. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selagi mana tidak salah makna, selagi itu tidak mendatangkan dosa. Tetapi kalau kita tidak tahu, kita kena belajar. Kita kena belajar. Kadang-kadang ada orang berhenti pada wakaf yang tidak dibenarkan. Wakaf yang boleh menjejaskan makna. Okay. Pun begitu, kalaupun kita tak tahu makna, kita baca satu persatu huruf. Satu huruf 10 markah. Satu huruf 10 markah. 10 pahala, rakan-rakan. Tetap kita mendapat pahala. Itulah kelebihan ayat suci Al-Quranul Karim. Apatah lagi, kalau kita tahu makna ketika kita membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Apatah lagi kalau kita dapat menghayati, mentadabbur apakah isi kandungan ayat suci Al-Quran yang kita bacakan lagi. Dan apatah lagi yang paling penting, kita dapat mengamalkan isi kandungan satu persatu dalam keseluruhan ayat suci Al-Quranul Karim. Tentu sekali syurgalah tempat kita selamanya di akhirat kelak. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey, rakan-rakan? Boleh ya? So jangan takut, jangan rasa rugi. Baca Quran rugi tak tahu makna. No, tidak. Ada pahala. Satu huruf, rakan-rakan. Alif Lam Mim 3 huruf tahu, bukan satu huruf. Kira surah Al-Fatihah tu dah ada berapa huruf? Kali 10. Dan Allah boleh juga untuk melipat gandakan selayaknya kepada setiap pembaca Al-Quran. Terus membaca Al-Quran, teruskan mengamal isi kandungannya, teruskan belajar untuk terus memahami isi kandungan ayat suci Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan Allah SWT kurniakan kita syurga yang abadi di akhirat kelak, insya-Allah. Baik, rakan-rakan, terima kasih di atas persoalan yang dibangkitkan oleh Tuan Muhammad Fauzi bin Ali. So, saya fikir sampai di sini dahulu kita punya pertemuan. Kita akan jumpa lagi seperti biasa jam 9.15 malam. Mudah-mudahan Allah beri kita kekuatan untuk kita jumpa keesokan hari. Walaupun sebenarnya pada sebentar tadi kita ada sedikit teknikal, sebab itu kita lewat sedikit. Okay. Dan kita jumpa lagi. Saya Malik bin Ahmad mohon undur diri. Mohon maaf di atas kekurangan ataupun kesilapan daripada pihak saya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampunkan dosa kita. Dan saya akhiri dengan lafaz yang mulia sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.